أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita sama-sama dapat berkat pada malam ni, marilah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Mursi dan jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita menyambung pengajian kita dalam kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Tak silap saya kita sampai pada tajuk Haud Nabi ataupun Telaga Nabi. Siapa ada catatan? Tak silap saya lah. Pada perbincangan yang lepas kita baca berkenaan dengan Siratal Mustaqim. Jadi kita sampai muka surat 282, Telaga Nabi. Asal betul lah. Kalau salah betulkan saya. Kadang-kadang saya pun tak ingat juga. Betul tak? Terima maksudnya. Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian lagi wajib pula kita percaya akan haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara perkara yang wajib kita imani dalam perkara-perkara hari akhirat ialah adanya satu perkara yang dipanggil sebagai kolam Rasulullah. Kalau sebelum ni kita baca berkenaan dengan sisi siratal mustaqim, titian sirat. Satu daripada perkara yang akan dilalui oleh kita. Semua orang akan melalui perkara itu. Ini kita nak baca berkenaan dengan kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita beriman dengan kolam ini. Pasal apa wajib beriman dengan kolam? Kerana dinyatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, dan juga disebut dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi benda-benda perkhabaran hari akhirat ini dia bukan ijtihad para ulama. Sabit atau tidak perkara itu datang daripada dalil. Dan bermakna hud itu kolam yang ia ada pada bumi yang ditukar, iaitu bumi yang putih seperti perak, dan iaitu tempat persegi panjangnya seperti lintangnya, dan iaitu perjalanan sebulan. Jadi kata pengarang bila kata kolam di sini bukan makna kolam di bumi. Kolam di bumi yang baru. Bumi mana? Bumi kebangkitan. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, yauma tubaddalul ard ghairal ard was samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Pada hari ditukar bumi, bukan bumi ini, dan juga ditukar langit. Pada hari itu sekalian manusia bangkit menuju kepada Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Makna bumi yang lain, makna bukan bumi ini. Macam mana bumi ini tu? Bumi itu kata pengarang seperti perak. Jadi makna seperti perak ni satu kiasan lah. Makna mungkin bumi ini sebagaimana disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, ada digambarkan bumi seperti perak. Bagaimana pula luasnya? 4 persegi panjangnya seperti lintangnya. Besar. Kolam Rasulullah ni bukan macam kolam surau. Ini kolam besar. Macam mana nak anggarkan? Perjalanan sebulan. Luas lah perjalanan sebulan. Luas, sangat luas. Atau dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan kepada kita sejauh mata memandang. Luaslah kolam. Sebab kolam ni bukan kolam empangan air. Ini nak bagi minum manusia, padang mahsyar.
Manusia yang tidak ada bekalan air. Kita tahu padang mahsyar ni tak ada kedai jual air. Tak ada. Ini sumber minuman kita ni. Setelah sekian lama dalam kubur, bangkit padang mahsyar, kita dah baca sebelum ni, menunggu perintah Tuhan 1000 tahun, mencari Nabi, nak berjumpa 5 orang Nabi. Setiap Nabi 5000 tahun. Ada 6000 situ. Ini sebelum meneruskan perjalanan di atas siratal mustaqim, nak minum air di kolam. Dalam mengikut pendapat yang mengatakan kolam itu sebelum sirat. Kalau pendapat yang mengatakan kolam itu selepas sirat, siratal mustaqim kita dah baca dalam bab sebelum ni. Ada kata 3000 tahun, ada kata 21,000 tahun. 21 campur 6, 27,000 tahun. Allahu akbar. Itulah Allah Taala gambarkan kepada kita, manusia di hari akhirat merasakan ma labithu illa sa'ah. Manusia merasakan hidup di atas dunia ni hanya seketika. Atau dalam ayat yang lain Allah Taala gambarkan kepada kita, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Keadaan manusia saat melihat kesengsaraan hari akhirat, merasakan saat mereka hidup atas dunia dahulu hanyalah sekadar satu waktu duha atau satu petang. Kita hidup 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun atas dunia, perasaan kita rasanya macam waktu duha je hidup. Rasa macam 3 jam je. Waktu duha ni 8.30 sampai ke Zuhur, ataupun afdalnya 8.30 sampai 11.30. Lebih kurang 3 jam. Itulah nilaian waktu atas dunia banding dengan akhirat. Allahu akbar, sedang jemaah sekalian. Mana betapa ruginya lah kalau kita gadaikan kemewahan hari akhirat kerana nak mengejar dunia. Banyak mana dunia ni hanya seketika, hanya beberapa jam dibanding dengan hidup akhirat. Baunya sangat harum daripada kasturi, dan baginya warna tiap-tiap minuman yang di dalam syurga, dan adalah baginya rasa tiap-tiap buah kayu di dalam syurga. Warna ada macam-macam, rasa ada macam-macam rasa, bagai-bagai buah dalam syurga. Yang mana nanti kita akan baca sebelum dia belum cerita pada kita. Minuman dalam syurga itu yang disebut dalam Al-Quran, ada 4 jenis air sungai yang utama. 4 jenis sungai yang utama. Kemudian sungai tadi ada perasa pula. Sungai tadi pula ada mata air. Ada yang dipanggil tasnim, ada yang dipanggil salsabil. Kemudian ada pula perasa-perasa khas. Ada yang dicampur dengan kafur, ada yang dicampur dengan zanjabil. Ini semua sebut dalam Quran. Macam mana binatang ni, tunggu masuk syurga lah cerita. Kalau saya cerita rasa macam kat kolam, bohong sangat. Jadi tak tahu nak rasa dia. Sebab sifat syurga itu sendiri tidak pernah terfikir kita. Kalau kita rasa boleh rasa air ni rasa macam air dragon tak? Itu makna bukan syurga. Syurga ni benda tak boleh kita gambar. Kalau kita gambar macam tu, dia jauh lebih baik daripada itu. Itu sifat syurga. Cuma makna sebab itu dalam Al-Quran, para ulama sendiri bila Allah Ta'ala sebut wa mizajuha kafura, perasa kafur, perasa zanjabil, ulama tidak hurai. Tak ada nak hurai rasa sedap macam mana. Sebab rasa ni, benda-benda nikmat syurga ni tidak boleh kita gambarkan nikmat yang sebenarnya. Tunggu kita masuk, mudah-mudahan, insya-Allah. Dan kata setengah terlebih harum baunya daripada kasturi. Bau sedap, rasa sedap. Dan putih daripada laban. Ini sebut juga dalam hadis. Laban ni maksud susu. Terlebih putih daripada susu, dan sejuk daripada embun. Allahu akbar. Ni semua nak tunjuk rasa sedap air Rasulullah, air kolam Rasulullah. Maka adalah baginya 2 saluran yang memancur daripada sungai syurga, dan gayungnya terlebih banyak daripada bintang di langit. Maka adalah ia daripada emas dan perak.
Sesiapa yang minum akan dia tiada dahaga kemudian daripadanya selama-lama. Dia nak cerita kepada kita kehebatan air tadi. Sebab itu para ulama bila dibahas berkenaan dengan air, kalau kita buka dalam furuk masail ada dibahaskan bab air. Dia tanya kita soalan, dalam banyak-banyak air, air apakah yang paling baik? Dia tanya kita soalan. Anak dalam furuk masail kaji pada kita, apa air yang paling baik, first class? Kalau kita boleh bagi grade 5 bintang. Kalau 5 bintang ni ukuran dunia, 7 bintang lah. Lebih lagi. Apa air yang paling baik? Dalam dunia air Zam-Zam, saudara kita kata. Lagi? Kalau akhirat? Baik. Dalam kitab disebut, dibuat senarai air yang paling baik. Air yang paling baik dunia dan akhirat, apa dia? Air yang keluar daripada celah jari Rasulullah SAW. Itu air first class. Air yang keluar daripada celah jari Rasulullah dengan ittifaq para ulama adalah air mutlak. Celah jari itu air mutlak. Mutlak macam mana? Air yang paling baik, first class. Kalau kita air kita ni, air Syabas kita mungkin nombor berapa tak tahulah. Kalau boleh buat ranking lah. Ni air nombor 1, air celah jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas itu, sebab apa dia paling baik? Sebab dia datang daripada tubuh yang paling mulia, iaitu tubuh Rasulullah. Sebagaimana disebut dalam hadis, peristiwa keluarnya air daripada tangan Nabi ini diriwayatkan oleh para sahabat yang ramai. Sebab Nabi keluarkan air di tangannya bukan keluar seorang-seorang. Datang Bilal, ya Rasulullah, air tak ada, minta secawan. Bukan macam tu. Dalam satu peristiwa sahabat nak berwuduk dalam satu peristiwa peperangan, tak ada air. Kemudian mengadu pada Rasulullah, Nabi kata bawa satu bekas air. Sahabat bawa satu bekas air, Nabi letak tangan di dalam bekas air tadi, sahabat melihat keluar daripada celah jari Rasulullah itu air yang banyak, yang mereka minum dengan air itu dan mereka berwuduk. Dalam satu hadis, peristiwa itu berlaku 500 orang. Dalam peristiwa yang lain, lebih 1,500 orang para sahabat minum dan berwuduk dengan air celah jari Rasulullah. Ini air nombor 1. Ikut sebagaimana disebut oleh para ulama, sebab datang daripada tubuh yang mulia. Yang kedua, kata para ulama, air yang dipukul oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini kita lari sikit tajuk, tapi tak apa, masih berkaitan cerita pasal air. Yang kedua, air yang dipukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi Musa alaihi salam, 12 mata air. Allah Taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Dan ingatlah ketika mana Musa, kaum dia minta pada Nabi Musa nak minum, maka kami mewahyukan kepada Nabi Musa, ambil tongkat, pukul pada batu. Maka terpancarlah 12 mata air. Setiap kaum mendapat mata air masing-masing. Jadi ulama mengelaskan air yang dipukul oleh Nabi Musa ini kerana kedudukan Nabi Musa alaihissalam sebagai rasul yang utama. Wa kallamallahu Musa taklima, rasul yang Allah bercakap secara langsung dengan dia. Hebatnya Nabi Musa ni, maka air yang dipukul oleh Nabi Musa ni jatuh dalam nombor 2. Yang ketiga, barulah datang air Zam-Zam. Air Zam-Zam ni sebagaimana yang kita tahu riwayatnya, zahirnya adalah hentakan kaki Nabi Ismail, tetapi ianya terpancar daripada libasan sayap Jibril alaihissalam. Jibril, libas sayap dia pancar air. Zahirnya kaki Nabi Ismail. Jadi kita sekarang ni merasa air nombor 3 lah. Tak mulia. Tetapi kalau nak dicampur dengan hari-hari akhirat, air hari akhirat, terdapat juga para ulama yang mengatakan bahawa air Kausar jatuh nombor 2. Yang pertama masih lagi air tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekadar maklumat umum lah. Lepas tu nombor lain susun sendiri. Air Syabas kita nombor 49 ke nombor 5 gitu je lah.
Jadi janganlah action sangat kita ni. Nah, sebab kita ni tidak berpeluang merasa air yang terbaik sebagaimana para sahabat, tapi mudah-mudahan